apakah yang dimaksudkan dengan perkataan kami menyembah ataupun kami beribadah? Jelas tak? Okay, dapatkan dulu ibadah tu apa. Okay, tapi buat ibadah tu mesti kerana Allah, untuk dia. Okay, itulah eksklusifnya dekat iyaka hanya kepada engkau. Okay, dapatkan ibadah. Okay. Kemudian untuk cantikkan lagi makna ibadah tu, ingat, ibadah bukan hanya tertumpu kepada hubungan kita dengan Allah je, tapi ia merangkumi hubungan kita sesama manusia. Kita salat, tapi kita tak pedulikan orang yang kemiskinan. Tu tak boleh. Kita rajin baca Quran, tapi kita tak nak keluar zakat, contoh. Apakah isyarat yang menunjukkan kita kena mengambil peduli orang lain, maknanya menjaga hubungan dengan manusia lain? Itulah maksud penggunaan kami dekat surah Fatihah tu. Itu ada itu kita akan jumpa perkataan kami je, hanya kepada kau kami menyembah, kami minta tolong, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa guna kami? Merujukkan kepada Allah Ta'ala. Nak kita hidup kat muka bumi ini ada sifat mengambil berat tentang manusia yang lain. Bukan kita sahaja yang menyembah Allah, tapi semua orang perlu menyembah Allah. Okay. Bukan sahaja kita nak dapat jalan yang lurus, orang lain pun nak dapat jalan yang lurus. Jadi perkataan kami tu menunjukkan bahawa kita perlu hidup secara berkomuniti, tak boleh hidup sendiri-sendiri. Ada kisah berlaku apa di sekeliling, tak boleh. Ada orang macam tu kan. Ada orang dia duduk bandar ni, kadang-kadang dengan jiran ni, kadang-kadang kita tak kenal. Tapi kalau boleh lah gunakan satu penduduk ke apa ke untuk mengambil tahu juga sebenarnya. Tak kira siapa, macam ada rumah tak kondo ke macam tu juga. Kalau tak kenal siapa jiran dekat depan, siapa kat atas kita, siapa kat depan kita. Betul, sebab kita ada satu polisi, jangan jaga tepi kain orang. Sepatutnya kena jaga, tapi bukanlah jaga semua benda. Okay. Tapi ada batasan, itu kami. Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia bukan Tuhan yang hanya suruh jaga dengan kamu kena solat je, kamu kena sembahyang, kamu kena baca Quran je, kamu kena puasa je, tak. Tapi menjaga hubungan dengan manusia. Kenapa Allah menyebutkan kami? Banyak mesej Tuhan nak sampaikan. Antaranya adalah Tuhan nak mengajak kita supaya kita bersatu hati, bersatu teguh, bercerai roboh. Kan, bersatu teguh, bercerai kahwin lain. Bersatu teguh, bercerai roboh. Betul tak? Allah menyuruh kita bersatu hati. Tapi masalah dia, orang Melayu, orang Islam, dia baca surah Fatihah tu, dia tak boleh apply kami tu dalam kehidupan. Masing-masing penting diri sendiri. Tak boleh macam tu. Jadi tak sampailah. Tak. Sebab tu kalau kita belajar, kalau kita belajar amal-amal yang banyak bawa masuk pada dalam syurga Allah Ta'ala ni adalah amal yang berbentuk kita menjaga hubungan dengan manusia. Lepas tu kalau kita buat dosa dengan manusia ni, dia punya syarat lebih ketat daripada kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh privacy, tetapi jangan sampai dia tidak mengambil peduli apa yang berlaku. Sebab kita jangan lupa, jiran-jiran kita ni ada hak. Kan kita belajar, orang Islam dengan orang Islam yang lain, contohnya Nabi kata ada 6 hak dia. Hak dia antaranya adalah kalau dia bagi salam, kena jawab. Kalau dia sakit, kena ziarah. Kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Kalau dia mengundang kita dalam satu undangan, kita kena hadir. Kalau dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita kena doakan ya rahmatullah. Kalau dia meninggal, kita kena ziarah dia.
itu baru hak secara umum kita kepada Muslim yang lain. Dan dia menjadi lebih kuat kalau ia jiran. Kita tak nak nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, kita lepas, okey, semayang lulus, maka penuh. Puasa kita maka penuh. Baca Quran kita maka penuh kita. Tapi apabila Tuhan keluarkan secara semak, macam mana hubungan kau dengan ahli keluarga sendiri, kaum kerabat darah daging, banyak maka kita kurang. Hubungan kau dengan jiran kurang. Kita bimbang kat situ. Faham tak? Kita bimbang dekat situ. Sebab tu ada orang menjadi muflis di hari akhirat kerana bukan dia tak semayang, bukan dia tak ada pahala semayang, bukan tak ada pahala zakat. Sampai Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata umatku nanti datang di hari kiamat membawa pahala yang trilion. Pahala solat dia, pahala puasa. Dalam masa yang sama, dia membawa dosa-dosa dengan manusia lain. Dosa apa? Ada banyak. Kalau kita senaraikan, ya Allah, boleh muflis kita. Walaupun sekarang ni jabatan insolvensi kan, menaikkan jumlah muflis. Dulu 30,000 bankrupt, sekarang tak, dia dah makin naik. Di hari akhirat habis kita. Kalau dekat dunia kita muflis tak apa kan, boleh hidup lagi. Ramai je orang suka muflis pun dekat dunia, sebab tak bayar cukai ke sebagainya kan. Tapi di hari akhirat tak boleh. Di akhirat tak ada lagi macam minta maaf saya, maafkan saya aja, saya tak sengaja. Tak boleh dah. Tak boleh nak minta maaf dan tak boleh nak peluk-peluk, tak boleh nak bayar dengan wang ringgit. Tidak ada lagi dinar, tidak lagi dirham. Tapi bayar dengan apa? Bayar dengan pahala. Bayangkan. Kita bimbang, Allah tarik pahala kita makin kurang. Walaupun kita buat salah, mungkin kita tak buat salah pada manusia berbentuk, kita kutuk dia ke, kita keji dia ke, apa semua kan. Sebab kalau kita ada dosa dengan manusia, cara bayar dia bagi pahala kita, bagi pahala. Tapi kalau dah habis, ada lagi orang yang perlu kita membalasnya. Ambil dosa orang tu, beban kepada kita semua. So kita jadi minor. Satu part lagi adalah kita bimbang, kan kita ditimbang amal baik, amal buruk dalam surah Al-Qari'ah tu kan. Fa amma man saqulat mawazinuhu kan, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata siapa yang ringan amalan baik dia, maka dia dapat amalan buruk, amalan pahala lebih berat daripada dosa dia. Dia dapat kehidupan yang Allah redha. Tapi kalau amal baik dia lebih ringan daripada dosanya, maka dia akan dicampak fa ummuhu hawiyah. Kita bimbang kekurangan kita pada hubungan dengan manusia ini menyebabkan ia memberatkan dosa kita, meringankan pahala kita. Sebab itu Al-Fatihah, Suratul Fatihah mengingatkan kita. Ya. Jadi kita kena tahulah siapa manusia-manusia yang kita perlu mengambil berat. Ranking nombor 1, kaum kerabat dulu. Kerabat kita dulu, darah daging kita. Lepas tu baru turun kepada sekian. Baru turun kepada anak yatim, miskin, bawah-bawah tu. Jadi kita kena tahulah apa kewajipan. Bukan kita kena ambil tahu semua orang, faham tak? Tetapi kita kena tahu apa tugas saya nak kena buat kepada Allah untuk diselesaikan. Itu dekat mana ibadah. Jadi kita tahu dah mana ibadah ni buat apa. Allah suka, Allah redha, Allah cinta, tu dah mana ibadah. Melibatkan dua sudut, Allah dan juga melibatkan Allah dan juga manusia. Dan satu lagi kena ingat, apabila kita sebut tentang kepada Allah kita beribadah ni, ibadah ni dia boleh buat dalam macam-macam cara. Tak mestinya hanya dengan, dia boleh buat ibadah ni dalam bentuk hanya gunakan lidah. Boleh? Apa contoh ibadah boleh gunakan lidah? Zikir. Zikir ni, zikir lah, tak apalah, semua kita faham tu zikir kan. Kita boleh gunakan untuk baca Quran, ajak orang buat baik, mengajar dapat, ataupun kita mengajar kembali, bagi tahu kembali, tegur orang buat salah,
ingatkan orang tentang kebaikan, ingat pesan pada orang supaya bersabar, pesan apa, itu adalah ibadah. Ibadah boleh juga dibuat dengan bentuk anggota tubuh badan, macam solat, bergerak, itu ibadah. Okay. Ibadah boleh dibuat melalui hati. Boleh tak ibadah buat melalui hati? Boleh. Contohnya apa? Hati pun boleh buat ibadah. Contohnya, kita ikhlas, ibadah. Kan? Kita yakin, kita ikhlas, ibadah. Contohnya, kita hanya letak cinta kita pada Allah, ibadah. Kita maafkan orang, tak nak ada kita buang sifat asal, ibadah. Bersihkan, itu ibadah. Apa-apa kita niat, kita sebut kerana Allah tu. Yalah, kalau kita tak sebut pun tak apa. Tapi kalau kita menyebut untuk kukuhkan lagi hati kita, boleh, sangat digalakkan. Macam kita boleh buat ibadah berbentuk harta. Melalui harta, contoh, semua faham lah. Dia zakat ke, dia sedekah ke, dia wakaf ke, apa lagi ibadah yang boleh buat? Ada banyak sudut. Jadi kerja kita adalah sekarang ni adalah tujuan kita hidup adalah hanya beribadah untuk Allah. Kita dah ulas tadi apa makna ibadah. Sebab kalau kita faham maksud tu, sebenarnya kita ni tidak ada waktu pencin. Tugas kita sebenar adalah selagi kita tak mati, selagi itu kita dituntut untuk buat ibadah. Tapi saya dah ulang tadi apa makna ibadah. Saya harap kita fahamlah. Tapi kalau sebut ibadah, kalau sebut beribadah tu yang paling tinggi sekali adalah tentang mentauhidkan Allah lah. Membesarkan Allah, mengagungkan dia. Paling penting pada mengisahkan dia lah. Itu di antara tajuk. Sebab tu ada yang terjemahkan, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Menyembah ni kena faham juga. Allah Ta'ala ni dua perkara besar yang selalu orang buat syirik adalah mereka percaya ada makhluk lain yang boleh memberikan pertolongan. Orang jadi syirik ni antara besarnya adalah mereka mempercayai ada makhluk lain pun berkuasa. Kalau kita boleh kata Tuhan je berkuasa, takkan ada syirik. Syirik besar lah. Jadi itulah yang kita kena perbaiki. Sebab tu dalam ayat tu, kenapa Allah kata hanya kepada engkau kami minta tolong? Kenapa disebut tolong? Kenapa tak sebut benda lain? Hanya kepada engkau kami apa? Tapi kenapa disebut meminta pertolongan? Nasta'in kat situ. Kerana kalau sebut minta pertolongan, bermaksud Allah Ta'ala ni mempunyai kuasa. Sebab dia Tuhan lah, kita minta tolong kepada dia. Jadi minta pertolongan Allah termasuk ibadah. Kita bergantung harap pada dia, mengadu kepada dia, luahkan kepada dia, apa pun cari dia. Jadi Allah suka kalau ada nilai-nilai seperti kita ni meminta pertolongan pada dia. Allah suka orang doa. Allah suka orang mengadu pada dia. Kerana apabila kita minta tolong pada Allah, dia sudah ada satu nilai, kita ni lemah, tak ada apa-apa. Jadi kita kena minta kepada yang mampu, yang berkuasa. Allah suka sangat. Lepas tu kalau belajar kelebihan doa ada banyak, Allah suka. Tapi kita sebut tadi juga bahawa ibadah ni kaitan dengan hamba. Okay, macam kita mudah, kita tak ada hamba, mungkin susah nak bagi contoh hamba. Kita ada orang gaji kita lah. Mungkin pemandu kita ke, driver, mungkin maid kita ke. Kita suka tak kalau kita ada maid yang dia maid tu dia tak berkira? Ada sekarang ni orang tanya pula, Bu, saya ni nanti bekerja sama ibu, apa tugas-tugasnya? Sekarang ni pun dah pandai, mereka tahu berapa duit kan. Kita bagi tahu akad dekat dia.
Okey, kamu bekerja dengan saya sekian. Dia tanya, saya kena lipat baju juga ke? Saya kena apa? Contoh kan. Eh. Jadi kalau kita dapat satu mate yang macam tak berkira, dalam kontrak dia buat 10 kerja, tiba-tiba dia buat 13 kerja, 14 kerja kan. Bagus mate aku ni, aku tak suruh dia buat, dia buat. Tu tak termasuk kewajipan dia, betul tak? Kita dengan Allah macam tu. Kita ada benda kita kena buat dengan Tuhan. Tuhan wajibkan kita senarai semak, kau kena buat tugas sembahyang 5 kali. Tuhan nak 5 tu wajib. Tapi ada hamba tu, aku nak tambahlah sembahyang sunat sebelum selepas. Tuhan tak wajibkan. Tapi dia buat juga. Allah suka tak? Allah dah suka. Kalau dia boleh buat yang 5 waktu tu, Tuhan dah suka lah. Betul, sebab itu yang wajib. Tapi kalau dia boleh buat yang sunat, lagi Allah suka. Jadi itulah sebenarnya nilai hamba dekat na'budu tu. Maksudnya kita kerja ni, macam mana Allah nak bagi suka dekat aku? Macam mana? Jadi cara nak bagi Allah suka, Allah redha, tentu memenuhi apa yang Allah perintahkan dulu. Yang Allah wajibkan dulu. Selesai yang wajib dulu. Selesai yang wajib, selesailah. Lepas tu yang haram kena tinggal apa? Selesaikan. Itulah ibadah. Tapi kena ingat, wajib ni bukan pada Allah je. Apa kewajipan kita pada mak ayah? Ibadah. Wajib kita buat. Apa kewajipan saya kepada kaum kerabat saya? Kena tahu. Apa kewajipan saya kepada jiran saya? Itu kita sebut hubungan dengan manusia tu. Selesai dulu yang wajib. Lepas tu apa yang Allah haramkan dengan Allah, kita tak boleh judi ke, tak boleh riba ke, itu kita tinggalkan. Kita kena ambil juga apa yang Allah larang aku buat pada manusia. Apa dia? Contoh, Allah larang kita putuskan hubungan silaturahim. Jadi kita cuba sambung. Nampak tak? Okey. Lepas tu Allah larang kita, kalau kita bos pun kita larang, kata awak tak boleh tidur waktu kerja. Contoh, dia tidur juga. Balas tak bos dia? Okey, bos dia pecat dia. Tapi Allah ni Maha Rahman, dia tak ada buat macam tu. Awak tak sembahyang juga, apa tu kata, buat juga kayak apa yang Allah larang kan. Tapi Allah tetap bagi dia rezeki. Ada tak Allah sekat? Kau dah banyak kali langgar larangan aku cakap jangan mengatur orang, tapi kau ngata je kat orang. Contoh, ada tak Tuhan kata aku akan sekat rezeki kau 1 minggu? Tak ada. Itulah rahmannya Tuhan. Itulah rahimnya Tuhan, betul tak? Dilanggar larangan Tuhan, Tuhan tetap bagi nafas. Kalau Tuhan kata, okey, kau punya udara tu, oksigen itu akan disekat selama 1 hari. Itulah menunjukkan Tuhan tu Rahman. Walaupun kita tak buat yang dia suruh, kita langgar je lah, tetap Tuhan masih beri hidup lagi. Tetap dia bagi masih boleh berjalan. Itulah Rahman dan Rahimnya. Tapi kita tak naklah macam tu. Kita cuba nak menjadi hamba yang proaktif. Pertama, hamba yang selesaikan dulu tugas wajib dia apa. Lepas tu, lagi baik, macam kita lah, kalau kita dengan manusia pun, mesti bos kata, bagus kau ni, nak saya bagi kamu bonus ya bu ya, 2 bulan gaji. Allah Ta'ala akan bagi bonus. Allah bagi kita darjat lagi. Allah nak bagi kita faham. Itulah sebenarnya iyyaka na'budu. Jadi kerja kita ingat, hidup tu ibadat je. Kalau kita faham yang tu, senang hidup. Kita takkan rungut, kita takkan cari salah orang. Sebab dia konsep ni, dia besar, terutama sebab zaman sekarang ni ramai orang tengah nak healing. Saya tengah duduk, tak tahu apa yang dialami oleh manusia zaman sekarang ni. Sebab tu kalau kita mengira pada manusia, balasan manusia apa, kita penat sangat. Tapi kalau kita anggap tak apa, aku dah buat, aku dah tolong dia, ibadah. Berbeza, aku tolong dapat balasan. Nampak tak? Penat tau, hidup sebagai manusia ni penat. Tapi dunia ni bukan tempat untuk cari kebahagiaan yang total. Tugasnya untuk
Saya buat yang terbaik sebagai seorang isteri. Macam-macam bos suruh saya tetap saya buat yang terbaik kerana saya tahu saya beribadah. Sebab kita tak harap dia. Betul tak? Jadi kita akan rasa macam tentu Tuhan bagi balasan. Tapi kalau kita buat kerana manusia, itu yang jadi beza ya. So, jadi seorang isteri untuk beribadah. Jadi seorang suami untuk beribadah. Jadi dia tak akan penat untuk keluar kerja. Hari ni penat lah. Macam-macam dah buat. Siang malam pergi petang kerja. You dekat. Contoh. Tapi kalau dia fikir tak, saya keluar, saya tak akan rugi apa-apa. Sebab saya dalam beribadah. Saya seorang suami yang nak beribadah. Saya seorang isteri yang nak beribadah. Nampak tak? Tukar. Sebab kalau sebut ibadat ni, dia berbeza dengan nak, saya nak hidup ni, nak buat tangga ni, saya nak bahagia, you tahu tak? Betul, semua nak cari bahagia. Tapi bahagia sebenarnya bukan di dunia. Sebab apabila kita pergi dunia tu, dunia ni akan kurang. Betul tak? Akan kurang. Mesti kita akan kata, dah kamu dari rupa. Pasti punya. Sebab itu namanya dunia. Kalau dapat pun sekejap je. Lepas tu, habis. Tapi kalau kita tukar kepada, tugas saya sebagai seorang suami, saya ada kewajipan, saya kena buat checklist. Itulah ibadah saya. Jadi kalau dia fikir ibadah tu kepada Allah, tu kita, saya dah buat terbaik kerana Allah. Betul tak? Itu akan jadi, kita tak haraplah pihak yang kita tolong tu nak balas. Macam kita, bagi kita ibu lah kan. Ibu besarkan kamu nak, kerana tugas ibu wajib ibu membesarkan kamu. Bagi kamu nafkah, bagi kamu pelajaran. Kerana ibu buat ni ibadah. Betul tak? Kerana Allah. Bukan kerana ibu nak buat ni supaya nanti kalau kau dah besar, kau dah kerja elok, ibu ni naklah tumpang senang kau, ibu ni naklah pula balasan. Betul tak? Berbeza kan? Sebab kalau kita mengharap pada manusia tu, dia tak akan dapat memberi 100% macam kita buat. Dah satu. Jadi apabila anak kita lupa kita, sekarang ni ramai orang depressed antara sebabnya tu. Anak-anak tak peduli dia apa semua. Tapi kalau kita tukar, ketuk pintu hati ni, lembutkan pintu hati dengan, aku ni sebenarnya tugas aku dekat dunia ni adalah untuk beribadah melalui jalan apa? Sebagai suami, sebagai anak, sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai jiran. Kerja kita buat, baca saya kata saya sudah terang tadi, buat ibadah. Sebab kalau kita nilai dengan kepenatan, itu jadi penat tu kita. Faham tak? Jadi penat kalau kita fikir aku dah buat segala-galanya, aku dah bagi segala-galanya, tapi kita salah. Sedangkan kita buat tu banyak untuk Allah. Buat banyak untuk Allah. Allah pasti akan memberikan balasannya. Ia akan nak butuh. Jelas. Ubah sikit. Sebab tu kan Nabi cakap, sampaikan Nabi cakap apa? Sampaikan hatakan buat hubungan badan dengan pasangan pun jadi sedekah tau. Pernah dengar kan? Dia sedekah. Nabi kata Nabi kata apa? Nabi kata apa saja kebaikan kau buat dia umpama sedekah. Kau ajak orang baik sedekah. Faham tak? Nabi nak cakap kau buat ni tak rugi. Jadi mungkin isteri dah penat sangat tengok suami lah, apalah suami aku ni gini. Tapi kita seperti bersedekah. Faham tak? Kerja kita adalah mengisi ruang, masa, tenaga yang Allah bagi, nikmat untuk mencari nilai ibadah. So kalau kita pergi ibadah ni, kita macam tak, kita akan dapat healing diri ni, macam aku tak rugi apa-apa. Tapi kalau dia pergi kat manusia tu, I buat ni sebab you, I nak you buat macam ni, bla 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 bla, one day habis. Betul tak? Itu yang datang kepada nak bawa kisah-kisah jangan. Lepas saya tak rugi apa-apa sebab saya buat kerana Allah. Saya dah jadi ibu yang terbaik untuk beribadah. Tugas saya sebagai seorang ibu, saya dah jadi seorang suami, saya dah buat yang terbaik. Saya juga seorang isteri macam tu. Saya jadi ibadah. Anak-anak belajar, ibadah. Tapi kalau dia kata, I belajar sebab I nak kerja, tapi tak dapat kerja, tu yang dia kempen kata tak payah pergi belajar lah, buang masa je. TikTokers. Pernah dengar kan? Baru dengar semalam. Itu berbeza buat dia. Kita dah dapat pahala sebab Allah menuntut kepada kita supaya kita belajar. Kau tak rugi apa-apa nak Allah bagi dah kau pahala. Kau tak rugi apa-apa pun. Pinjaman kau dengan PT-PTN tak boleh bayar lagi, itu pun tak apa. Ibadah.
Ramai orang dia macam dia nak balasan benda tu on the spot kat dunia, betul tak? Kita diajar macam tu. Yang tu yang saya jangan cari yang bukan tak boleh, bukan tak boleh kau ni bahagia, bukan tak boleh kau ni untuk semua-semua. Tapi dunia ni ingat sementara, tak kekal, tak perfect. Nak perfect kat mana? Akhirat, syurga. Kalau belajar buku syurga tu, Allahu Akbar, dia punya tahap kesempurnaan tu, Masya Allah. Waktu kena pergi kat sana. So kalau penat diri ni kan, pujuk diri baca buku. Ni ujian aku nak syurga Tuhan aku. Tapi kalau kita fikir, kenapa dia buat aku macam ni? Dia tak faham aku ke? Macam aku dah buat. Tak? Sebab dia pergi kepada manusia tu. Tapi kalau dia pergi kepada apa aku dah buat, aku buat ni semua ibadah kerana Allah. Tapi kita manusia fahamlah, kita ada emosi. Siapa tak sedih? Siapa tak rasa marah? Siapa tak rasa kecewa? Tapi ubat benda itu dengan tukar ia menjadi ibadah. So kalau sebut ibadah, enggak rugi apa-apa. Kalau kita buat kerana Allah. Okey, panjang lebar dah sikit cerita tu. Ustaz ada bakat tu. Bakat apa? Okey, nampak ya? Ia kena buat. Saya kena ulas seperti ini supaya orang nampak apa tu sebenarnya ibadat. Apa sebenarnya tu menyembah. Sebab kita sekarang ni tak sembah patung dah. Tak ada kita pergi jumpa sebuah patung. Tapi tukar dia kepada nilai ibadat. Okey, dapat ya? So kita kena buat tahun baru ni adalah untuk betul-betul seorang hamba. Itu dah nilai ibadah. Contoh kan, kalau bos panggil kan, panggil lah dia mate dia terlambat je, malas je mate ni, kita berasa apa? Ish, dia ni aku panggil berapa kali dah panggil, geram kan. Allah panggil kita, hayya ala solah, marilah solat. Kita apa? Kejap last minute. Mayang pun cukup lah. No. Lepas tu kerja kita ni adalah aku nak jadi seorang hamba yang terbaik. Macam mana nak buat? Cepat, buat sempurna. Aku nak jadi hamba Allah yang terbaik. Aku tak naklah berkira dengan Tuhan sangat. Kan yang wajib je aku buat, tapi wajib tu kena sempurna lah, jaga dulu. Sebab itu yang perkara yang paling wajib sekali, itulah akad paling wajib sekali lah. Tapi kerja tambah. Tuhan bagi aku macam-macam dalam kat aku. Tambah sikit. Tapi apa-apa pun buat semua kerana Allah. Sebab itu kalau cinta seseorang bukan kerana kita cinta dia. Maksudnya saya cinta kepada kamu kerana Allah. Saya cinta kepada kamu kerana kamu cinta kepada Allah. Buat je kerana Allah. Buat kerana Allah. Jelas? Okey. Dah boleh makan dah kita ni. Sekejap, Ustaz. On the way ni. Tak adalah, saya kulau je. Okey. Faham tak? Ia kena budu tu. Okey, ingat. Yang paling asas sekali ia kena budu tu adalah pada mengesakan Allah dalam segala sesuatu. Tapi kadang-kadang kan, kita ni sebenarnya, kita memang tak sembah patung-patung lain, tapi kebergantungan kita kepada makhluk terkadang-kadang ada. Contoh macam minta tolong lah. Siapa dekat sini kalau dia ada masalah, dia ada kesulitan, dia terus cari Tuhan dia dulu, ngadu kat Tuhan dia. Ke dia fikir dah, aku nak refer siapa ni, aku nak cari siapa ni, aku nak cari siapa ni. Kita kadang-kadang macam tu kan. Kadang-kadang kita macam ish, aku ada masalah ni, siapa aku nak cari siapa aku nak telefon Sepatutnya ayat tu dah ajar pada kita, hanya kepada engkau kita minta tolong. Kena letak dulu eksklusif tolong tu Allah je dulu. Bukan Allah melarang kita minta bantuan kepada manusia, tapi kita nak dapat keberkatan. Sebab kita dah belajar Rabbul Alamin ni Tuhan yang mengaturkan. Dia yang memberi kita tak ada masalah, dia juga yang berikan kita ada masalah. Jadi sepatutnya cari dia, ngadu kat dia, solat, doa dia kan. Intih, cakaplah apa pun yang berlaku.
Ya Allah, saya kan gini. Tak apa, Allah suka. Pergi pada dia. Biarlah, keluarlah berlerai mata banyak mana sekalipun. Cari dia dulu. Kerana dia maha kaya, dia memiliki segala-galanya, dia maha mendengar, dia maha melihat. Dia tahu apa yang terbuku di hati kita. Jadi itu pun dipanggil ibadah. Lepas tu ia akan nak meminta pertolongan Allah juga adalah ibadah. Tapi ibadah ketika mana kita dalam musibah. Kita beribadat kepada Allah dalam kita ada masalah. Sebab kita nak dapat perkataan inklusif yang iyaka tu. Wa iyaka. Dapat yang itu, insya-Allah kita boleh lalui hidup ini dalam keadaan yang kita akan lalui hidup ini dalam keadaan kita rasa sentiasa dapat buat pahala. Saya tak rugi apa-apa. Itu Nabi kata ajaib sungguh orang beriman ni. Kalau dia kena keburukan, dia sabar dia. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Itulah ibadah. Tuhan suka ketika dia susah, dia sabar. Itulah nilai ibadah dia. Sabar itu ibadah. Syukur tu ibadah. Maknanya setiap detik, setiap saat cuba letakkan kerana Allah. Buat kerana Allah suka. Okay. Ubah nilai-nilai untuk harap balasan manusia. Hatta doa pun kita tak nak. Itu lebih solid lah. Kan? Ambil dalam surah Al-Insan tu. Kan? Kadang-kadang ada kawan kita kata apa, terima kasih banyaklah Haja banyak tolong saya, tak mampu saya nak balas. Kita pun bagi pantun. Ada ubi, ada batas. Ataupun kita kata macam ni, kita kata tak apalah, ni masa hang, nanti masa aku. Jadi cara kita kata tak apalah Datin, kita kata dekat dia, saya tolong ni kerana Allah. Saya buat dia sebenarnya kerana Allah. Okay. Datin nak balas tak balas tu saya harap balas pada Allah aja. Kita ubah sikit. Ubah semua perkara dalam kehidupan ni, menunjukkan nilai hanya untuk Allah. Kalau ada bisikan, alah kau buatlah juga, tunjuk kau ni baik pada orang, kan, kadang-kadang kan. Bukan tak boleh, tapi tengah keadaan itu kena diperbaiki. Nanti minggu depan kita akan bincangkan lagi tentang, kita dalamkan sikit tentang di sebalik ukapan iyyaka na'budu tu ada apa, di sebalik ukapan iyyaka nasta'in tu ada apa. Kan hidup ini dia bukan, kalau buatkan ibadah ni saya rasa saya tak rugi duit, saya tak rugi tenaga, saya tak rugi masa, sebab kita tahu ada balasan. Kira apa soalan tak? Ada pertanyaan tak? Dah. Dah. Ada apa pertanyaan apa-apa?